Hai semua. Okay, lama saya dah tak update kan. Okay, kali ni saya nak share satu perisian free untuk you all record transaction jualan dan belian bisnes masing-masing. Okay, you all pergi dekat accounting.com dan register dekat situ. So macam saya bagi contoh Gift Enterprise. So dekat sini boleh pilih bahasa apa you all nak. Macam contoh dekat sini ada juga bahasa Melayu. Okay, bahasa Melayu. Tapi kadang saya pening, kadang-kadang dia dah translate kan. Saya suka bahasa Inggeris. Dan kita punya currency kita akan guna Malaysia Ringgit lah. Okay, kita pun pakai USD, kita akan guna MYR Malaysia Ringgit. So klik dekat klik account, dia akan loading, dia akan proses kita punya data. Okay, dia akan proses kita punya data. So letak sini letak alamat. Okay, letak alamat bisnes kita. Okay, so kalau ada logo, letak logo. Lepas tu macam kita pakai enterprise, kita akan start daripada 1st Januari Okay, lepas tu kita tekan next. So dekat sini dia akan tunjuk apa currency yang ada, yang default. Kalau dah ikut dalam sistem, kita boleh daftar, dia akan boleh contoh ini plus dengan MYR yang kita dah guna. So kalau kita tak pakai, kita boleh edit ataupun kita delete. So untuk contoh kali ni, saya bagi contoh, saya delete semua, saya hanya tinggalkan Malaysia Ringgit saja. Sebab lain tak perlu. Okay, so tekan next. Ini kalau ada SST, so kita akan daftar. Kalau kita ada SST dah, so kita masukkan. Macam ni senang. Dia ada berapa, kita boleh masukkan berapa SST, berapa percentage pula ada pertukaran. Okay, so ini adalah dia punya add-on. You all boleh beli atau tidak. Tapi untuk contoh kali ni, saya ambil yang guna apa yang ada. So saya tak boleh apa-apa. So macam untuk double entry ni penting kalau kita ada buat journal. Lepas tu kalau beli double entry ni akan automatic dapat report balance sheet. So untuk kali ni memang tak ada. So you all kena beli. Dia ada quotation dan sebagainya, ada dekat situ lah. So ni dia punya gambar dashboard. Saya ada tunjukkan dia punya apa yang ada, macam total income, total expenses. Okay, so start and macam company kita dah letak. So kat sini kita akan start daripada kategori. Kategori ni lebih kurang macam kalau dalam software dekat dalam local Malaysia ni, ini adalah chart of account. Okay, so kategori kita akan saya bagi contoh kalau saya nak register ataupun tambah kategori ataupun tambah chart. So untuk ni saya tunjukkan contoh untuk create untuk office rental. Betul okay, untuk office rental. So kita save. Okay, lepas tu saya akan cuba lagi satu lah. Kalau contoh apa lagi, okay, utility maknanya electricity, bil air, bil api lah senang cerita. Okay, electricity. So electricity and water saya letak dekat situ. So ini kod ni, gambar ni macam contoh saya nak senang tengok dalam chat tu, cantik macam color ada. So ini kategori expenses, tekan save and next. Okay, so habis kategori ni akan nampak macam contoh. Okay, dah ada expenses, dah tambah. Okay, so next kita akan pergi dekat item. Okay, sekejap ya. Okay, okay, kita pergi kat item lah. So item ni adalah item yang boleh dikatakan item yang spesifik yang kita dah setting awal-awal. Contoh untuk produk kita, expenses, produk sales ke, produk service ke, kita akan buat setting kat sini sesiap supaya benda ni boleh automatic masuk dekat dalam kita punya invoice ataupun bill. Okay, so untuk kali ni saya bagi contoh kalau saya nak tambah servis satu. Contoh kalau you all punya depends lah you all letak apa. So macam ni saya bagi contoh kalau saya nak letak servis satu. So saya letak color lain lah. Okay, okay, kali ni lah pilihlah mak you punya color kesukaan masing-masing kan. Okay, so tekan save and kita letak berapa harga. So semua dah okay semua, kita boleh letak. Okay, ni kalau ada kategori, kita letak kategori yang dah masuk kan. Okay, ada service. Okay, so kita tekan next. So
So kalau kita tengok dekat sini sekejap, dia proses ya. Okey, kita nampak servis 1, tapi servis kita boleh edit. Kalau macam saya nak senang, saya nak servis 1, produk servis 1. Macam you all, depends on you all lah nak dia macam kod lah lebih kurang. So macam saya bagi contoh sini senang, saya nak auto. Kalau servis 1, kategori dia servis 1, senang. Okey, gambar sama. Kalau tak ada apa-apa perubahan, saya akan tekan save. Sekejap dia dulu. Okey. Ini cloud ya, so depends on you all punya internet. Kalau internet you speed laju, dia proses laju lah. Kalau slow lah kan. So saya bagi contoh lagi satu, saya nak tambah untuk servis 2 lah pula. Okay, servis 2. So description ni dia tambah lah apa-apa bla bla bla. Okay, berapa agak-agak. Okay, you letak lah harga yang berapa yang depends dengan you all punya produk. Okay, harga berapa. Okay, sebab benda ni boleh auto ni untuk setting saja dulu, sebab dia akan auto. So nanti bila benda ni you all masukkan dalam invoice, dia punya amount masih lagi boleh diedit. Ni hanya untuk setting permulaan saja. Okay. Okay, so dia akan save and loading. Okay, sekejap. Okay, kasih dah okay semua, kita akan save. So bila save, dia akan nampak kita punya item nanti sepatutnya ada 2, servis 1 dan servis 2. So kali ni saya akan nak tambah untuk purchase, untuk kita punya beli. So kalau business mesti ada pendapatan, mesti ada perbelanjaan kan. So ini lebih expenses lah, bukan kita punya purchase. So again saya letak purchase 1, description bla bla bla. Okay, so dia punya okay. Ni sebabkan purchase, kita ambil isi dekat ruangan purchase. Tadi sales kan, sebelah kiri. So sebelah kanan adalah purchase price. So kita letak purchase price. So kita akan letak kat sini macam saya standard lah macam tadi. Kalau servis 1, dia pun servis 1. So ini purchase 1. So dia punya kategori pun purchase 1. So saya letakkan merah, nampak sikit kita belanja apa. So alert kod dah lebih belanja ke kan. Okay, dia akan save. Depends on you punya internet ya. Okay, kan cakap rumah saya pakai Unify. So depends juga lah, kadang-kadang sangkut juga lah, kadang depends dengan. Okay, sekarang dia dah proses, saya tekan save. Okay, so nanti sekarang ni purchase 1, saya nak tambah lagi 1 lah, bagi contoh. Sekejap, tambahlah pula. Okey, sekejap ya. Okey, dah keluar dah. Okey, so sekarang edit, apa kena. Okey, ini saya bagi contoh. Kalau saya nak letak produk, kalau ada gambar produk kan, letaklah. Okey, sekejap, saya save. So nanti dia akan keluar logo. So macam expenses, macam service, kalau you ada gambar tertentu ke, you boleh masuk. So senang, nanti nampak macam senang nak tahu produk 1, produk 2. So macam logo senang nak nampak lah. Okay, so kita letak. So saya bagi contoh ni purchase 2. So harga you all letak je lah dulu. So ini saya letak purchase 1, saya tambah purchase 2. Okay, so color merah. Okay, so saya save. Okay, saya save dan saya letak logo ataupun gambar. So, tadi saya letak lama. Saya bagi contoh je. So you all ada gambar produk masing-masing kan. Produk belian pun, ataupun you boleh letak bid pun boleh. Depends kalau tak nak receipt hilang ke. Okay, ini tapi dia tak kena dalam bentuk image. Tak boleh tak boleh PDF ke apa, tak boleh. Dia hanya untuk JPEG image file saja. So depends on you. Okay, kalau you boleh letak bill ataupun invoice ke macam mana, you boleh scan kat situ, masuk. Okay, ni sebagai contoh first time saya nak tunjuk kalau you all nak create invoice. So invoice dia ni, dia boleh setting dekat sini. So ada berapa mana yang boleh you nak tunjuk, nak hide ke. Okay, macam saya guna servis kan. Okay, so servis. Okay, saya nak quantity. Bila servis tu tak ada quantity, so saya nak
hide quantity sebab service kan. So tapi depends on you all lah. So kat sini ada template you all nak corak macam mana design dia. So ada 3. So macam saya pilih ambil yang default yang modern sikit lah. So saya pilih colour lain. So dah ok semua. Saya bagi contoh. Ok, saya nak tukar colour lawa sikit. Merah tak nak lah. Ok, coklat. Ok, saya save. So kalau nak tukar lah, depends on you all punya colour kesukaan masing-masing. Ok, so save. Ok, dah siap semua-semua. Dah pilih semua setting. Nak hidekan quantity sebab servis lah apa kan. Ok, servis pun tadi saya nak order. Ok, 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 saya nak order servis. Ok, so saya save kat sini. Ok, lepas tu ok, ini saya nak tunjuk pun contoh pula kalau you all nak create invoice. Ok, so sini you klik tanda icon invoice tu. Sini kita letak kita punya debtors invoice. Ok, so saya bagi contoh debtor 1. Ok, contoh debtor 1 you all letaklah email. Ni sebagai contoh email lah, saya main letak je. Ok, contoh email apa-apa. So address dia katakan kat mana-mana lah address klien you all. Debtors adalah kita punya pelanggan yang you all hantar bill yang masih lagi tak bayar lagi apa kan. Ok, so save dia punya data. So nanti akan keluar dekat sini. So kalau nak tukar ke apa ke masih boleh edit. Ok, so ini katakan you all letak date hari 20 hari bulan, tu due date dia bila bayar. Ok, so item yang tadi yang kita dah create tu, sebab ini adalah invoice, so kita akan guna service lah. Ok, bukan purchase tau. Ok, faham Ok, ini adalah invoice. So apa yang kita nak charge ke klien, so hasil service yang kita bagi pada dia ataupun jualan produk kita letak sini. Tapi kena settingkan ke item tadi. Macam saya bagi contoh servis kan. Okay. So ni contoh servis. So amount tadi nampak tak ikut amount yang kita dah setting. Masih lagi boleh ni. So bila dah nampak, ketika kita dah create, hasil semua akan keluar macam ni. So katakanlah kita dah send. So kalau tak send, kita kena send dulu, sebab dia kalau selagi tak send, dia kira draft. Okay, so kita akan send ke dia. So untuk kali ni saya tak send lah, tapi saya akan mark untuk send saja sebagai contoh. Okay, so bila kat customer kita akan nampak, oh orang ni ada lagi hutang tak bayar, invoice kita lagi masih ada lagi pending tak bayar. Okay, so ada option edit ke apa ke. Okay, lepas tu kita pergi kat invoice tadi ya. Okay, ni maklumat debtor tu, apa lagi dia tak bayar, contohlah kan, mana dia dah bayar, mana belum bayar. Okay, so ni more tu edit maklumat dia. Okay, so tak ada perubahan apa-apa, saya nak cancel. So katakan invoice tadi kita saya nak bagi contoh, dia dah buat payment. Okay, macam mana nak buat? Okay, sekejap ya. Okay, pergi kat add payment. So katakan dia bayar pakai apa? Pakai cash, pakai bank. So untuk amount dia bayar full. Okay, katakan dia bayar amount full. Kalau tak ada perubahan apa-apa ataupun amount sama, you letak amount yang sama. Kalau tak, kalau dia bayar separuh ke apa ke, you edit dekat situ. So macam ni saya bagi contoh, dia bayar penuh, so letak fully paid. Okay, so saya bagi reference sebagai OR, option receipt. Okay, so tekan save, maknanya dia bayar. Ikutkan ke sini, dia bayar guna cash. Okay, so nanti bila dia bayar, nampak ke sini dah tak ada hutang, dah clear. Okay, nampak dah hutang. So kat sini dah nampak kita punya kategori income apa. Okay, income kita. Ini color ni yang ikut setting yang kita dah ikut set kita punya color tadi.
So dia akan berkala-kala, so nampak cantik lah. Tapi kalau banyak kala kadang pening juga kan. Okay, so ni saya nak bagi contoh untuk kalau kita nak beli barang. Okay, purchase. Okay, katakanlah sini creditor pula. Okay, creditor 1. Okay, letaklah dia punya email address sebab senang, sebab nanti benda ni dia akan auto send ke email kita punya client ataupun kita punya supplier. Okay, akan auto send. Kalau tak boleh download PDF, kita pakai email kat dia, so better pakai email transfer email. So disebabkan ni kita punya bill ataupun kita punya pay voucher, kita confirm dengan kita punya purchase kan, so letaklah amount. So untuk dia saya kata masih lagi boleh diedit kalau amount tu tak sama ke apa kan. Okay, hanya untuk setting sebab dia more tu macam contoh item ni, macam contoh kita ada extra cost, contoh kalau ada printing, ada bla bla bla, kita charge kat orang tu. Contoh add apa dia service transport ke apa, kita letak kat situ. Okay, so ni dah siap, dah create dah semua. Kita akan kata accept. Okay, tadi yang untuk invoice kita send, kalau ni kita accept. Okay, so nanti nampak dekat dalam ni contoh. Saya nak bagi contoh kalau kita nak guna bank. Okay, sekarang semuanya cash mesti ada, kita buka bank kan. Okay, contoh kat sini saya create bank, satu bank. Saya letak je lah bank apa lagi. So saya copy je lah, tak bagi contoh, nak senang, nak guna you all nak. Yang penting you all faham macam mana nak buat, apa yang perlu dibuat, macam mana nak buat, macam mana nak guna software. Sebab dia ni percuma. Okay, memang dia bagi percuma free. Kecuali kalau ada benda-benda you all nak tambah tu, you all kena beli lain asing lah. Okay, so ini katakan contoh dalam bank tu dah ada duit sikit lah, sebab nak guna kan, sebagai contoh je lah. Okay, dia memang ada duit, open ada, memang ada duit, so you all save je lah kalau ada ni apa. Okay, you all save. So nanti bila dah register dah habis, okay, nampak cash ada 1,500 tadi kan, orang dah bayar, betul tak? Okay, so cash dah ada duit, so dalam petty cash dah ada duit, dalam bank pun ada duit, sebab bank kita baru setting. So katakan tadi kita dah beli barang tapi kita masih lagi tak bayar, nampak warna merah tak bayar kan. Okay, so kita buat add payment, katakan kita bayar hari ini. So kita bayar tadi duit dah banyak kan, konon-konon dah duit banyak, so kita bayar full, tak ada nak hutang-hutang semua, kita pakai bank. So sebabkan bank transfer, kita guna cash ke bank ke, so sebabkan kita nak guna bank tadi kan, so ini pakai bank, so ini bank transfer lah. Okay, bank transfer ataupun ni, sebab sekarang banyak guna online kan, so kita letak lagi sini apa reference dia, ataupun ikut reference number yang Maybank to you ke apa-apa yang letak yang punya reference dia, yang orang boleh faham, ataupun letak payment voucher pun boleh. Okay, reference payment voucher satu ni. Okay, ni kita punya reference. Okay, so tekan bank and save, dia akan proses kita punya payment through bank. Okay, ni untuk record tau, tak, bukan dia automatic link dengan you all punya bank, tak ada. Ini hanya untuk record saja, untuk record. Software ni dia tak sync dengan kita punya ni, dengan kita punya bank. Still lagi kita kena buat manual. So ini hanyalah untuk merekod saja. Okay, tujuan software ni adalah untuk merekod. Okay, sekejap diproses. Okay, sekarang dah nampak payment dah buat, dah tak ada hutang. So kita punya dashboard kita akan nampak lah berapa income, berapa expenses yang kita dah bayar. So nampak tak, ada income by kategori. Sebab okay, yang ini kita punya payment tadi dekat item kan, ada item, ada dekat ada, so ada item. So kita nampak juga berapa duit kita tinggal, berapa income kita ada, berapa expenses yang kita dah belanja semua. Okay, okay. Ni saya nak bagi contoh kalau kita nak buat ataupun kita nak bayar expenses. Tadi kita dah create kan office rental dengan PMB, lebih kurang macam tu lah, ataupun utility kan. Okay, so saya nak bagi contoh kalau kita nak buat nak bayar expenses. Okay, so kita ni kita buat, kita bayar cash.
bank lah. Okay, bayar bank. Okay, bayar bank office rental untuk April. Okay, untuk bulan ni. Okay, contoh untuk April 2021 kita kategori kita ataupun kita pencet kita pergi kat office rental. Okay, kita pakai bank transfer. Kalau ada receipt ke apa ke, okay, attach kat situ. So amount kita bayar. Vendor kita boleh letak juga landlord kita punya nama kan, senang. Okay, kalau kat income tax minta ke apa, kita ada detail dia, senang. Okay, so letaklah apa tuan bos. Okay, tuan bos. Okay, letak dia punya email, you letaklah email yang berkaitan. Address dia kat Ipoh sebab office saya kat Ipoh, so kita letak office-nya di Ipoh. Okay, lepas tu kita save. Okay, kita masukkan amount berapa. Contoh letaklah amount you all punya sewaan berapa. Okay, 200 ke berapa ke, save. Lepas save, dia akan proses kita punya ni. Okay, dia akan save. Lepas tu kalian nampak ada dua lah. Okay, tu office rental, satu tadi purchase kita dah bayar. Okay, payment yang keluar. Okay, ni kalau kita nak add on ke apa lain, dia akan automatic hijau. Kalau hijau tu maknanya boleh, kalau putih tu maknanya function tu you all kena berhenti. So kat sini kat dashboard dah nampak lah you all apa expenses yang dah keluar, item lah apa tadi. Okay, okay, ni berapa dia tunjukkan punya ni. So ikut kategori tadi, kita ada kategori apa tadi, utility maksudnya tadi kan. Kejap. Okay, ni saya bagi contoh kalau kita nak alter kategori, kita nak alter. Macam contoh saya cuba nak buat purchase tu jadi expenses, tapi sebab amount ni you all memang tak boleh, sebab amount ni dia dah edit dalam, dia dah fix kat dalam item, so you all tak boleh alter lagi sebab benda ni melibatkan invoice ataupun bill kan, so dah tak boleh lah. Kecuali you all buat direct payment, you all boleh edit sama ada nak betulkan dia punya kategori expenses ke apa kan, melibatkan bank. Tapi kalau melibatkan invoice ataupun bill, once you dah create dalam item, benda tu dah tak boleh edit. Okay, hanya boleh remove ataupun create yang baru. So dekat sini nanti nampak lah berapa amount yang dia dah bayar. Okay, amount yang dah bayar. So inilah contoh yang saya boleh share setakat ini. So nanti you all try guna sebab benda ni free saja. Sampai sini saja dulu perkongsian saya untuk kali ini. Jika nak tahu lebih banyak tentang ilmu-ilmu perakaunan, ilmu percukaian, ilmu perniagaan di Malaysia, boleh subscribe channel saya, Nora Maris. Tekan button loceng untuk tahu update terkini, dan juga boleh komen dan share channel saya ini pada rakan-rakan yang lain. Kita jumpa lagi di perkongsian akan datang.